PAS menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mengawal dan menghentikan naratif beracun susulan cadangan pemimpin DAP berhubung pelaksanaan pilihan raya pihak berkuasa tempatan dan isu Perdana Menteri bukan Melayu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata pihaknya memandang serius perkembangan mutakhir dalam naratif politik tanah air, terutama yang melibatkan pemimpin veteran DAP iaitu Lim Kit Siang dan pengerusi DAP Wilayah Persekutuan Tan Kok Wai. Katanya perbezaan dengan Lim yang menyebut bahawa ucapannya itu hanyalah penyataan fakta, bukan realiti. Tan tidak pula meletakkan caveat kepergesaannya itu walaupun Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomeng ketika menjawab pertanyaan di Parlimen awal tahun ini menegaskan bahawa pilihan raya PBT bukanlah keutamaan kerajaan pada masa ini. Sebagai bekas anggota kerajaan dalam pentadbiran PH sebelum ini, Tan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap pendirian dan dasar kerajaan semasa. Bukan sebaliknya kecualilah kenyataan itu juga merupakan satu sandiwara DAP dan Ngah turut memegang watak penting. Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Tan pada konvensyen DAP Wilayah Persekutuan Ahad lalu dan ucapan Lim di England baru-baru ini. Tan yang juga bekas Duta Khas Malaysia ke China sebelum ini menggesa pilihan raya PBT dilaksanakan di Ibu Negara Kuala Lumpur. Bagaimanapun Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, banyak perkara asas perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum isu pelaksanaan pilihan raya PBT dibincangkan. Sementara itu, Taqiyuddin berkata jika diteliti lebih dekat, walaupun kedua-dua pemimpin DAP itu dihiasi dengan kata-kata dan idea muluk tentang negara atau benda raya hebat bertaraf dunia, multiculturalism, demokrasi dan kecekapan pentadbiran, namun gesaan Tan ternyata bercanggah dengan penolakan Lim terhadap citra politik etnik tunggal yang menjadi teras pada impian Perdana Menteri bukan Melayu. Katanya dengan penguasaan hampir mutlak kursi-kursi parlimen di Kuala Lumpur oleh DAP, pilihan raya PBT mungkin akan menyaksikan etnik tunggal menjadi wakil. Katanya PAS beranggapan kedua-dua kenyataan Tan dan Lim jelas memotifkan pengukuhan kedudukan dan penguasaan DAP ke atas hala tuju dan perjalanan negara dengan mengabaikan sisi-sisi teras yang selama ini mengikat semua pihak pada agenda dan budaya politik yang lebih waras, sederhana dan munasabah. Ini semakin mengesahkan kebimbangan banyak pihak, terutamanya orang Melayu terhadap niat sebenar DAP dan sama ada ia jujur dalam menjunjung kepentingan dan keutamaan nasional atau hanya mengutamakan kepentingan ideologi. Tambahnya lagi perlu diingat bahawa keputusan kerajaan terdahulu memasukkan pilihan raya PBT di seluruh negara sejak lebih 50 tahun lepas yang jelas termaktub dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 antara lain bertujuan untuk menghindari penguasaan PBT oleh satu-satu kumpulan etnik bagi menutup kemungkinan berlakunya ketegangan dan tidak keharmonian kaum dalam masyarakat. Katanya PAS percaya hikmah dan tujuan penting keputusan itu masih terpakat dan perlu pada hari ini sekaligus menggesa Perdana Menteri mengawal dan menghentikan naratif beracun seperti ini kerana mereka yang melupakan sejarah hanya akan mengulanginya. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak bercadang untuk mengulangi sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha mengekang lonjakan jangkitan COVID-19. Sebaliknya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kementerian memperkukuh pelan pengurusan COVID-19 melalui 5 strategi utama. Katanya Malaysia kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19 yang mendadak ini kita akui. KKM harap situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP yang berlaku awal pandemik COVID-19. Menurutnya, strategi tersebut melibatkan pengesanan awal kes COVID-19 dan varian SARS-CoV-2 melalui sistem amaran awal. Katanya ini sangat penting yang mana kita sentiasa memantau situasi menerusi sistem amaran awal. Beliau berkata pemantauan akan turut dilakukan terhadap penyakit seperti influenza dan pesakit jangkitan pernafasan akut teruk serta persekitaran air kumbahan di dalam komuniti dan pintu masuk antarabangsa. Dalam masa sama, Dr. Zulkifli menasihatkan orang ramai agar segera melakukan ujian pengesahan COVID-19 secara kendiri sekiranya bergejala. Mengulas mengenai angka jangkitan COVID-19, beliau berkata, sebanyak 20,696 kes baru dilaporkan pada minggu epidemiologi dari 10 hingga 16 September iaitu peningkatan sebanyak 62.2%. Katanya daripada jumlah kes baru dilaporkan sebanyak 20,077 kes atau 97% berada dalam kategori 1 dan 2. Seramai 151 pesakit dirawat di unit rawatan rapi dengan 96 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Dr. Zulkifli berkata bagi tempoh yang sama, sebanyak 28 kes kematian dilaporkan. Polis sedang menyiasat penulis blog Wan Muhammad Azri Wanderis berhubung video yang kelihatan membayangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghidap AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Amat, Rusdi Muhammad Isa berkata, video bertajuk DSAI Penyakit Misteri Tiada Penawar AIDS memfitnah Perdana Menteri. Katanya PDRM mengingatkan orang ramai bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasi isu-isu sehingga menyentuh isu ketenteraman awam, prinsip moral, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Bagaimanapun terdapat cacatan oleh penulis blog itu yang dikenali sebagai Papa Gomo dan kini seazri pada media sosial X yang mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual.
Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali, tetapi sabitan dalam kes pertama dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2004, manakala dia telah diberikan pengampunan penuh pada 2018 berikutan sabitan kedua. Anwar yang mengekalkan pengakuan tidak bersalah berkata pengampunan penuh itu diberikan kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam kesnya. Menurut Rusdi, Wan Muhammad Azli disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, Seksyen 504 Kanun Kesisaan kerana menghina dan sengaja untuk menceroboh keamanan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menghukum penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dilarang mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim di media sosial, laman web dan mana-mana platform sehingga kes saman difailkan Perdana Menteri terhadap Menteri Besar Kedah diputuskan mahkamah. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili Anwar berkata, Hakim Mahazam Mat Taib membenarkan permohonan interparti injaksi di Pohor pengurusi Pakatan Harapan itu pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian di Mahkamah Tinggi Alor. Katanya perintah injaksi itu bagi menghalang defender Muhammad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintiff Anwar sama ada secara langsung atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial defendant, laman web dan mana-mana platform lain sehingga pelupusan kes saman. Menurut Nair, Mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 untuk pengurusan kes di hadapan pendaftar menerusi e-review. Pada prosiding, Nair turut dibantu Peguam Jaden Perwaikan manakala Muhammad Sanusi diwakili Peguam Yusuf Fariza Yusof dan Adam Lokman Amdan. Anwar memohon perintah injaksi itu dalam kes saman difailkannya terhadap Muhammad Sanusi ketika berucap dalam satu kempen pilihan raya Jelajah PN Best Tambun tahun lepas. Pada 13 Disember tahun lepas, Anwar menyamar Muhammad Sanusi berhubung ucapan membawa fitnah mengaitkannya dengan perlakuan tidak moral dalam satu kempen ceramah Jelajah PN Best Tambun. Anwar dalam penyataan tuntutannya mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud plaintiff mendapat pengampunan dirajam melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdayai di Pertuan Agong seorang pembohong tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Menurut plaintiff, kenyataan itu dibuat dengan berniat jahat bertujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadapnya dan Pakatan Harapan semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 pada 19 tahun lepas. Muhammad Sanusi dalam pernyataan pembelaannya berkata bahawa beliau tidak mempunyai apa-apa niat jahat dan memfitnah Anwar, sebaliknya mengkritik ahli Parlimen Tambun itu bagi tujuan kempen PRU15. Mahkamah Tinggi Georgetown mengarahkan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad memfailkan pernyataan pembelaan sebelum atau pada 11 Januari 2024 dalam kes saman yang dikemukakan 3 pemimpin DAP terhadapnya. Saman itu difailkan secara berasingan oleh pengerusi DAP, Lim Guan Eng, bapanya Lim Kit Siang serta Ahli Parlimen Seputih Terry Sakok selaku plaintiff pada 27 November lepas berhubung ucapan Siti Mastura dalam ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Darki Kemaman. Peguam SN Nair yang mewakili ketiga-tiga pemimpin DAP berkata, Mahkamah turut mengarahkan plaintiff memfailkan jawapan kepada pembelaan itu sebelum atau pada 26 Januari 2024. Katanya Mahkamah menetapkan 9 Februari 2024 untuk pengurusan kes selanjutnya. Ketiga-tiga plaintiff turut diwakili Peguam Jaden Perwaikan dan Wong Guojin manakala Peguam Muhammad Hakim Faharmi Hassan mewakili Siti Mastura selaku defender. Menerusi pernyataan tuntutan, ketiga-tiga plaintiff mendakwa Siti Mastura mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan bekas Ketua Parti Komunis Melayu Chin Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Mereka mendakwa ketika ceramah pada 4 November lepas, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff iaitu mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunis dalam negara. Ketiga-tiga ahli politik itu menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu serta berniat jahat, sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chin Peng. Katanya tindakan defendant jelas sekali didorongi dengan tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi menaikkan imej parti politik defendant. Oleh itu mereka menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injaksi untuk menghalang defendant daripada terus menerbitkan kenyataan sama. 2 syarat perlu dipenuhi mana-mana pemimpin bukan Melayu jika mahu diterima sebagai Perdana Menteri di negara ini, iaitu beragama Islam dan fasih dalam mengamalkan budaya dan adat istiadat orang Melayu. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, agama dan politik tidak boleh dipisahkan dan majoriti orang Melayu serta umat Islam memilih pemimpin antaranya disebabkan atas tuntutan agama. Menurutnya, politik juga bukan hanya tentang idealisme tetapi berkait dengan setempat, budaya dan agama. Katanya 2 syarat ini penting iaitu agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kalau pemimpin mu'alaf berbangsa Cina atau India atau apa sahaja bangsa yang ingin menjadi pemimpin nombor 1 kita dan diterima oleh pengundi-pengundi Melayu,
Pemimpin bukan Melayu itu haruslah berupaya mengamalkan adat istiadat orang Melayu. Pertamanya, bahasa Melayunya mesti cukup fasih, mengetahui adat asas budaya orang Melayu sehinggakan orang Melayu sendiri merasakan beliau sebahagian daripada masyarakat dan kaum Melayu. Sebelum ini, veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang dalam kenyataannya menyentuh kemungkinan orang bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Perkara itu menimbulkan reaksi pelbagai pihak, bahkan polis turut merangkam keterangan Kit Siang berhubung kenyataan tersebut. Menerusi catatan terbaru di blognya pada Sabtu, bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata adalah mustahil untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia jika tidak mempunyai sokongan sejumlah besar kaum dalam negara, terutama sekali daripada orang Melayu, biarpun tiada larangan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk bukan Melayu memegang jawatan tersebut. Dalam masa sama, Wan Ahmad Faisal menambah orang Melayu tidak resis dan prinsip asas yang disebut Kit Siang boleh terima. Namun katanya syarat yang perlu dipenuhi amat mencabar untuk parti-parti yang bukan berasaskan nasionalisme Melayu. Katanya kerana kita pun tahu dalam Islam dan psikologi manusia, kita ada daripada segi kumpulan solidariti, daripada segi fikah, siasah melibatkan tuntutan agama dan juga keadaan sekeliling yang menentukan membentuk masyarakat yang ada di sebuah tempat.